hari 100 ataupun 1000 dan sebagainya. Ya, maka fasa endemik bermaksud penyakit ataupun wabak yang sentiasa wujud di sesuatu kawasan ataupun daerah mana-manalah kawasan geografi tertentu untuk jangka masa yang lebih panjang dalam kadar yang lebih rendah. Ya, jadi pandemik ni dia terbalik, dia cepat dan banyak. Endemik ni pula dia jangka masa yang lebih panjang. Kadang-kadang 10 tahun jangkitan tu endemik, kadang-kadang 20 tahun jangkitan tu endemik di sesuatu kawasan tu. Tetapi jangkitan tu berlaku dalam kadar yang lebih rendah, yang lebih terkawal, yang bermakna aktiviti seharian boleh berlaku seperti biasa. Tetapi usaha-usaha daripada kesihatan awam, kita panggil public health, perlu berterusan bila ada jangkitan dalam situasi endemik ini. Antara contoh yang jangkitan endemik yang kita sangat-sangat kenal, sangat-sangat glamour kat Malaysia ni adalah demam denggi. Denggi ni dah hidup dengan kita dekat 10-20 tahun dah sebenarnya. Ya, kita akan dengar denggi hotspot dekat PJ, denggi hotspot dekat Hulu Langat. Lepas tu kurang glamour PJ dengan Hulu Langat. Jadi denggi hotspot dekat contohnya Subang, denggi hotspot dekat Ampang, ada tukar-tukar macam tu. Dan kita masih dengar ada kes-kes kemasukan ke hospital disebabkan oleh denggi, kes-kes kemasukan ke hospital disebabkan masuk ICU, kes-kes kematian disebabkan oleh denggi pun masih ada. Ya, jadi itu maksud endemik, ya. Dia jangkitan yang berlaku tak adalah nak kata tak berbahaya, ya. Dia boleh membawa bahaya juga, cuma kadar dia lebih rendah dan jangka masa dia lebih panjang. Okey. Dalam fasa endemik ni ada beberapa perkara yang kita expect, yang kita jangkakan dan untuk memenuhi kriteria fasa endemik tu kena ada beberapa kriteria sebegini, iaitu lesser rate of infection. Jumlah kes perlulah lebih rendah daripada yang pandemik, ya. Kalau kes 100,000 juga tak bolehlah nak bergerak daripada fasa pandemik kepada endemik. Dia kena jangkitan lebih rendah daripada sebelum. Dia kena kadar kemasukan ke hospital lebih rendah, dengan kadar kes-kes dengan bergejala serius pun lebih rendah juga. Habi, I need charger, the laptop charger. Kadar-kadar kes yang kritikal dan juga kadar kemasukan ke hospital perlulah lebih rendah. Ya, dan macam mana kalau kita nak capai kadar kemasukan ke hospital dan juga kes kritikal lebih rendah adalah dengan pengambilan vaksin. Ya, bila dah ambil vaksin, ramai dengan gejala yang lebih ringan, maka kita boleh dapat lesser hospitalization dengan lesser severe cases. Sebab itulah antara kriteria yang diperlukan, ya, bila jangkitan yang kritikal sebegini, kriteria yang penting untuk masuk ke fasa endemik adalah dengan pengambilan vaksin yang tinggi. Kalau tak ramai yang ambil vaksin, susah nak masuk ke dalam fasa endemik, ya. Dan fasa endemik juga kita perlu melihat lebih rendah kadar kematian daripada sebelum. Kalau ketika dalam pandemik kadar kematian 1.2%, ya, dalam endemik kita nak melihat penurunan kadar kematian mungkin 0.5, 0.6% yang menunjukkan jangkitan itu sudah kurang serius. Tidaklah kita nak kata kematian yang berlaku tak penting, kematian yang berlaku nombor-nombor itu hanya nombor saja, tidak. Kita masih we are upset for the number of deaths, tapi when it's fewer deaths kita boleh manage better. Itu yang apa kita cuba sampaikan. Jadi Majlis Keselamatan Negara MKN dah keluarkan kriteria, ya. Saya rasa Menteri Hishamuddin, tak silap saya, Hishamuddin Hussein, beliau mengatakan ada 7 kriteria yang MKN tengok dan MKN gariskan untuk sesuai dan cukup kriteria untuk masuk ke dalam fasa endemik. Yang pertama, kena ada 9 strict COVID SOPs. Ni macam biasalah, kita punya elakkan 3S, 3C, amalkan 3W yang biasalah sebenarnya, tapi very strict, maksudnya enforcement dari segi pemeriksaan, dari segi penganjuran aktiviti-aktiviti sosial, majlis-majlis keramaian dan sebagainya, perlu ada strict SOP. Yang kedua, kena ada HAS yang kita panggil Heightened Alarm System. Heightened Alarm System ni kalau nak faham lebih jelas, kalau kalian tengok press conference menteri-menteri di Australia ataupun New Zealand, dia orang akan cakap macam ni, cases in Austria dah naik, we are introducing alert system level 3. Dia akan cakap macam tu. Apa maksud dia? Dia maksudnya public health, masyarakat dan juga rakyat dan negara, dia dah macam ada satu kefahaman
pemahaman. Okey, kalau kes 100 hingga 1000 kita akan PKPB contohnya. Kalau kes 1000 hingga 5000 kita akan PKPD. Kalau kes 5000 hingga 10000 kita akan PKP. Macam tu, dia ada alert system. Dan alert system ini juga dia berkait ada apa ni orang kata dia bergantung kepada kapasiti penggunaan katil di hospital dan juga di ICU ya. Maka dengan nombor-nombor ini akan ada alert system, heightened alert system. So dia akan kata okay, penggunaan katil ICU dah 90%, alert system kita masuk ke contohnya dia kata level 4. So level 4 semua orang dah tahu apa yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan, siapa yang kena lock, siapa yang kena work from home, siapa yang boleh pergi kerja. So itu maksud heightened alarm system, satu pemahaman yang lebih jelas di kalangan kerajaan, masyarakat dan juga petugas kesihatan untuk sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia ya untuk attend kes-kes COVID. Yang ketiga, national testing strategy ini adalah contohnya sekarang kerajaan dah umumkan pelajar-pelajar sekolah rendah perlu buat swab test 10% pelajar setiap minggu dan mereka perlu buat secara penggiliran. Ini adalah antara national testing strategy. Screening-screening yang dibuat untuk mengekang kluster daripada berlaku secara besar-besaran ya. Saya sebenarnya national testing strategy ni 2 hari lepas bila YB Menteri Kesihatan ya. Okey. YB Menteri Kesihatan buat press conference, dia dah cakap dah, diorang dah confirmkan apa national testing strategy, dia dah masuk dalam website dia, tapi saya kerja double shift, saya tak sempat baca lagi. Nanti saya dah baca, saya dah analisis, saya akan letak konten dekat social media saya. Tetapi national testing strategy ini dengan mudahnya sebenarnya bermaksud cara-cara kita nak buat swab test screening untuk menghalang, untuk mencegah satu outbreak secara teruk berlaku. Maksudnya kita sentiasa buat saringan. Itu maksud dia ya. Case detection kita gunakan strategi TRIIS, test, report, inform, entah satu lagi I ni dengan support. Isolate inform, isolate dan juga support. Ini maksudnya active case, seseorang itu yang telah bergejala ataupun yang telah menjadi kontak positif, kita gunakan strategi TRIIS ini untuk mempercepatkan proses pengasingan, isolation dan sebagainya. Untuk close contact kita gunakan strategi find, test, trace, isolate dan support ya. Dan ini semua adalah strategi-strategi oleh KKM dan MKN untuk management of the active cases dengan lebih baik ya. Salah satu lagi kriteria untuk masuk ke fasa endemik adalah reopening the border slowly and safely. Ini sangat penting dalam mesyuarat-mesyuarat CPRC kebangsaan dan sebagainya, debat hebat diperdebatkan sesuai tak open border sekarang dan sebagainya. Sebenarnya apabila saya bagi talk ni beberapa hari yang lepas, of course saya kata kita perlu buka border sebab kita tak boleh keep our borders closed. Sebab kalau kita asyik tutup je, tiba-tiba bila kita buka, dia akan jadi of cases yang terlampau banyak. Dia jadi macam kita lock je, bila kita buka ramai akan masuk, dia akan jadi sangat teruk dan healthcare system dan petugas kesihatan tak biasa dengan situasi sebegitu, maka dia akan jadi sangat teruk. Maka pembukaan secara perlahan-lahan dan secara selamat sangat sesuai, especially membenarkan rakyat Malaysia yang berada di luar masuk kembali. Sangat-sangat penting sebenarnya ya. Tetapi saya kena reserve lah komen tu ya, sebab 2 hari yang lepas kita dah ada announcement daripada WHO mengatakan ada varian baru yang dikesan dengan 2 kali ganda spike protein pada permukaan varian baru. Itu sangat menakutkan sebenarnya. Saya dah down balik dah, macam kena 2 tahun lagi semula dengan COVID ni. So mungkin sekarang kerajaan dah mengharapkan kemasukan daripada 9 negara Afrika untuk mengekang jangkitan ini, termasuk Hong Kong sebab Hong Kong pun ada detect case ini. Tetapi saya rasa in a week or two kerajaan perlu juga kaji balik sesuai ataupun tidak orang-orang yang pulang dari luar negara untuk mengamalkan kuarantin di rumah dengan kenaikan kes import.
Dan kriteria terakhir untuk kita berada di fasa endemik adalah kena ada community empowerment ambassadors. Maksudnya tak boleh doktor, public health people, KKM sahaja yang bercerita, orang awam kena mula faham tentang SOP dan sebagainya, dan orang awam sendiri yang kena tegur antara satu sama lain, buat enforcement dan sebagainya. Contohnya bila ada Karen di KLCC yang menggertak owner of the kedai nak masuk juga tanpa pakai mask, kita ada rakyat Malaysia yang ambil video yang viral kan. Jadi ini adalah antara kesedaran di kalangan rakyat sendiri apa yang perlu dibuat. Dari itu saya ada pergi ke satu hotel di KL dengan kat bawah dia ada shopping mall, Sunway Putra Mall. Jadi bila ada kedai yang orang scan sendiri, orang masuk sendiri, ada orang tak check temperature, pelanggan sendiri sebenarnya yang buat bising. Pelanggan sendiri yang marah sebenarnya, yang kata kenapa you all tak check apa semua sampai kedai terpaksa alert. Maka ini adalah antara community empowerment ambassadors yang mana kita sendiri yang tegur sesama sendiri dalam sesuatu majlis, dalam sesuatu premis untuk memastikan SOP dijaga dan kita boleh kekang penularan dan lebih ramai, kita harapkan lebih ramai contohnya influencer, public figure yang come forward dan tolong berikan nasihat sendiri. So ini adalah apa yang MKN dah gariskan untuk kita masuk ke fasa endemik. Sebenarnya dalam fasa endemik ni ada 4 golongan yang kita akan jumpa dan kita akan berdepan. Golongan yang paling penting yang menyumbang ke arah kita beralih ke fasa endemik adalah golongan yang telah divaksin. Ramai yang dah vaksin Terima kasih kepada yang telah divaksin, sebab apabila telah divaksin kita boleh jangkakan gejala lebih ringan, kurang kes-kes yang severe, dan orang yang telah divaksin ini kadar jangkitan jauh lebih rendah. Cuba anda throwback balik selepas kena vaksin, berapa kali anda pernah terdedah kepada pesakit COVID positif ataupun orang close contact dan anda masih kekal negatif, berapa kali Saya sendiri selepas divaksin, selepas dos kedua terdedah kepada COVID positif bila saya pergi workout. Orang tu betul-betul sebelah saya tetapi I tested negatif. Selepas itu beberapa kali expose kepada orang COVID positif, dan baru-baru ini selepas dos ketiga, selepas booster, sekali lagi saya terdedah dengan seorang yang COVID positif bila buat syuting. Orang datang daripada kementerian, dia buat syuting. Saya memang pakai mask tetapi bila nak rekod percakapan saya buka mask lah dan terdedah. Dan I still tested negatif juga So kita kena faham bahawa ramai orang kira orang yang dah vaksin berapa ramai yang COVID positif, tapi kita kena juga kira berapa ramai yang telah divaksin terdedah kepada COVID tetapi tidak positif. Itu yang kita tak kira sebenarnya. Berapa gol yang diselamatkan oleh vaksin ini tu kita tak kira sebenarnya. Kita hanya kira gol yang lolos sahaja Ada golongan yang tidak divaksin lagi, iaitu golongan baby, golongan kanak-kanak memang tak sesuai untuk divaksin. Di Malaysia 11 tahun dan ke bawah belum boleh divaksin. Di Amerika Syarikat vaksin 5 hingga 11 tahun telah diluluskan Ada yang memang tidak mahu divaksin walaupun mereka sesuai, mereka layak juga. Kita kena terima, kita kena hormat. Ini adalah start my video apa ni? Okay. Kita kena terima, kita kena hormat yang ada ada golongan yang memang tidak mahu divaksin dan ada golongan pula yang tidak boleh divaksin. Siapa yang tidak boleh divaksin? Contohnya pesakit autoimun yang pada ketika ini menerima rawatan dengan dos steroid yang tinggi. Mereka tidak sesuai divaksin. Pesakit kanser yang sekarang menerima rawatan kanser seperti kemoterapi. Bukan kanser survivor yang sekarang menerima rawatan kanser, mereka pun tidak sesuai divaksin. Jadi ada orang yang tidak boleh divaksin. Jadi golongan yang dalam kelabu ni adalah kekuatan kita, strength kita di dalam endemik. Yang baki ni adalah kelemahan kita yang kita still kena berhati-hati dalam fasa endemiknya. Realitinya dalam fasa endemik kita memang akan masih melihat golongan yang telah divaksin akan dimasukkan ke hospital, menerima rawatan di hospital dan digembar-gemburkan. Cuma golongan yang tidak divaksin yang lebih tinggi sebenarnya. Malah akan ada hospital yang melaporkan dekat ICU dia pun ada je golongan yang telah divaksin.
ya, di dalam ICU dan dijangkiti. Tetapi again ya, golongan yang tidak divaksin yang lebih tinggi. Ini realiti fasa endemik. Jadi kita akan dengar ada 2 orang dekat ICU dah divaksin, masih berada di ICU dan sebagainya ya. Yang baki 24 tu kadang-kadang kita tak dengar sebab mereka segan ni, dia tak ambil vaksin, lepas tu dia di ICU, ahli keluarga dan empunya badan tidak akan bercerita sebenarnya. Walaupun ada hospital yang akan menceritakan bahawa di ICU dan juga pesakit-pesakit dia yang menerima bantuan pernafasan dengan ventilator semuanya di kalangan yang tidak divaksin, hakikatnya memang ada tempat dan hospital dan pesakit yang walaupun telah divaksin masih menerima bantuan pernafasan. Saya nak share secara telus, secara jujur, saya tak nak sorok apa-apa. Memang ada ya yang walaupun telah divaksin perlu menerima bantuan pernafasan. Walaupun telah divaksin berada di ICU, cuma peratusannya jauh lebih rendah. Kebarangkaliannya jauh lebih rendah. Ya, dan ini adalah ini adalah satu nombor yang contohnya kalau 28 dekat ICU ni semua 28 telah divaksin. Mungkinlah daripada barisan ni satu tinggal 2 orang saja di ICU. Maka rawatan yang diberikan oleh nurses dan doktor boleh diberikan dengan kualiti yang lebih tinggi kalau tak ramai pun dekat ICU. Dia bila ramai tak vaksin dan membanjiri katil-katil ICU dan katil-katil hospital, maka kualiti rawatan akan berkurang, ya. Itu yang kita nak cuba sampaikan, ya. Kebanyakannya yang walaupun telah divaksin perlu berada di ICU dan juga sehingga menerima bantuan pernafasan adalah mereka yang mempunyai penyakit komorbid. Jadi kita bukan sahaja merawat COVID dia, kita kena rawat gula dia yang tak stabil, tekanan darah yang melonjak tinggi, ya, jantung yang tiba-tiba blok, ya, banyak lagi komplikasi lain yang kita kena rawat sebab bila dia dapat COVID, penyakit komorbid dia pun menjadi tidak stabil. Ya, jadi complicated sangat rawatannya. Ada kalanya kami berada di tepi pesakit di ICU sampai 3-4 jam, 4-5 jam pagi-pagi buta sebab mereka menjadi tidak stabil. Bukan COVID dia yang tak stabil, penyakit komorbid dia yang menjadi tak stabil, ya. Dan antara faktor lain yang menyebabkan seorang itu walaupun telah divaksin berada di ICU dan sehingga memerlukan bantuan pernafasan adalah obesity. Berat badan yang berlebihan, banyak komplikasi yang berlaku di dalam badan pesakit tersebut sehingga menyebabkan rawatan menjadi sangat-sangat complicated. Realitinya dalam fasa endemik ni kita akan tengok kes naik turun. Macam denggi. Denggi ni dah berada bersama-sama dengan kita daripada 1995 sampai sekarang. Bersediakah kita untuk menghadapi endemik COVID-19. Sebenarnya endemik denggi pun kita masih tengah terkapai-kapai lagi. Denggi ni kita tak kata jangan balik kampung, kita tak kata jangan dine in, ya, kita tak kata kena pakai pelitup muka, tak. Kita cuma cakap bersihkan laman rumah 5 minit seminggu, hapuskan jentik-jentik, itu sahaja. Tak ada apa pun, tetapi daripada 1995 sampai sekarang 2021, saya tak jumpa statistiknya sampai 2021, denggi masih merupakan satu jangkitan yang begitu tinggi kadar kesnya dan usaha-usaha daripada public health, ya, daripada kesihatan awam, ya, sembuh ubat, letak poster, buat kempen-kempen kesedaran dan kenakan compound terhadap premis yang ada jentik-jentik dan sebagainya masih dilakukan, tetapi kita tak boleh nak kekang penularan ini. Ya, kita tak suruh berjauhan daripada orang yang disayangi pun untuk denggi ni. Tetapi susah juga. Jadi inilah realitinya dalam endemik. Kes akan terus berlaku selagi tak ada vaksin. Memang susah untuk kawal sebab kita manusia ni berbeza-beza, ya. Dan penyakit berjangkit memang sesuatu yang sangat susah untuk dikawal kalau kita tengok dari segi sejarahnya pun, ya. Untuk denggi, tiada vaksin yang selamat yang diluluskan so far. Ada vaksin yang dicipta, ya, dan dia pernah dibuat trial, diluluskan di negara luar, tetapi di Malaysia tidak pernah diluluskan atas sebab kadar keselamatan. Maka kita tiada vaksin untuk denggi di Malaysia, jadi kita masih bergelut dengan denggi. Maka dalam fasa endemik ni, ya, kita kena bersedia untuk dengar kes-kes kluster-kluster yang berlaku di kalangan vaccinated ataupun unvaccinated. Contohnya Changi Airport Cluster di Singapura yang berlaku dengan begitu cepat, ya, melibatkan hampir 1 hingga 200 orang dalam masa 3 hingga 4 hari. Ya, kemudiannya baru diorang tahu rupanya adalah Delta variant yang datang daripada India, dan kita tahu Changi Airport Cluster ni berlaku kebanyakannya di kalangan vaccinated, ya, yang merah ni vaccinated. Jadi dia lebih banyak di kalangan vaccinated sebab this was Delta variant, ya. Tetapi dia dikekang dengan cepat, penularan dapat diberhentikan kerana ia di kalangan vaccinated. Jadi tak ramailah dia punya
kontak-kontak yang lain yang menjadi positif ya, tetapi kita dengar. Sama juga di Langkawi walaupun telah diumumkan sebagai kluster bubble, travel bubble yang selamat dan sebagainya, kita masih melihat kes kluster-kluster di kalangan golongan yang telah divaksin di Langkawi. Baru-baru ni pun ada kes yang lebih baru juga di Langkawi ya. Maka kita akan dengar kes-kes berlaku di kalangan vaccinated ya. Kalau di kalangan unvaccinated, kalau kita tengok kluster yang sama berlaku, R0 biasanya akan menjadi lebih tinggi dan kita jangka penularan lebih cepat dan luas ya, tetapi dengan vaccination dia lebih rendah. So kalau kita tengok measles adalah salah satu jangkitan yang ada vaksin ya, penurunan kadar jangkitan sebenarnya agak ketara. Sampai daripada 1980 sampai 1990 tu penurunan sangat ketara sebab semua baby kita vaksinate. Ya, tetapi yang susah tu adalah di pedalaman Sabah Sarawak yang susah ketika itu ya. Tetapi pada awal tahun 2000 bila mula ada penolakan vaksin di Malaysia ya, dia berjangkit daripada Amerika Syarikat, daripada negara barat. Waktu tu dia orang ada penolakan vaksin, maka kes sifat-sifat penolakan vaksin daripada barat datang ke kita, kes naik dengan lebih tinggi. Tetapi masih boleh dikawal dengan lebih baik ya, sebab measles ada vaksin. Jadi lebih mudah. Measles ni sebenarnya dia kalau dia berjangkit kan, dia lagi cepat daripada COVID. Dia adalah antara epidemik yang sangat cepat boleh berlaku, dan measles ni sebenarnya dah jadi endemik. Untuk measles ni dikesan ada di dunia daripada before Christ lagi. Dia beribu-ribu tahun sebenarnya, very long. Dalam sejarah-sejarah lama sejarah China, Kung Fu punya sejarah dan sebagainya, banyak kita tengok cerita-cerita mereka ada menceritakan tentang wabak yang seperti measles. Yang kita faham that is measles. So measles ni dah lama dah duduk dengan kita dan ia hanya dapat dikawal dengan baik kerana ada vaksin dan pemberian vaksin dengan kadar yang tinggi. Dan sampai sekarang bila saya sebagai seorang doktor saya mula jadi doktor pada tahun 2009. Ya? Dan semua kes measles yang saya pernah tengok sampai sekarang, saya hanya pernah tengok measles pada baby di Malaysia di barat lain lah. Waktu saya belajar dulu lain di sini saya hanya pernah tengok measles kerana adanya baby-baby yang tidak divaksin oleh ibu mereka. Kalau semua orang ambil vaksin, mungkin saya tak ada rezeki nak jumpa measles dalam kehidupan sebenar. Mungkin tengok dekat textbook sahaja ya. Tetapi all the measles that I have seen until now adalah di kalangan baby yang telah tidak divaksin dan kebanyakannya sampai sawan ya. So dalam puasa endemik ni kita akan tengok ada gathering besar-besaran. Kita jadi jealous macam mana dia boleh buat gathering macam tu. Kenapa tak berlaku di Malaysia? Mana SOP dan sebagainya. Lepas habis je gathering sebegitu, contohnya Euro 2020, barulah kita dengar rupanya ada super spreader Delta variant ya. Jadi selepas gathering secara besar-besaran, kita akan tengok kes naik dengan begitu tinggi. Jadi ini adalah perkara yang kita kena bersedia di Malaysia untuk fasa endemik. Kita kena belajar daripada negara-negara luar di mana apabila kita terlampau selesa dalam fasa endemik, kita terlampau orang kata kita terlampau confident ya, semua orang dah vaksin, is okay dan sebagainya, kita akan tengok varian-varian baru yang timbul, kes-kes naik dengan banyak ya dan sebagainya. Maka dekat Malaysia kita kena ambil pengajaran daripada negara luar. Kita kena be careful ya. Kita kalau rasa susah nak amalkan SOP, maka kapasiti 50% saja daripada sepenuhnya. Kalau rasa boleh jaga SOP sepenuhnya, dan barulah tengok SOP kapasiti macam mana. Kita kena be careful, dan untuk bersedia dalam fasa endemik ini, perkara pertama yang kita kena bersedia adalah jangan benarkan aktiviti sosial yang terlampau besar. Contohnya konsert ya, match-match sebegini sehingga menyebabkan super spreader. Sebab kalau dah besar macam ni, susah kita nak pastikan semua orang vaccinated. Susah kita nak pastikan semua orang tiada gejala. Susah kita nak pastikan semua orang memang bukan close contact. Very difficult, especially di negara barat. Penolakan vaksin begitu tinggi. Jadi nak kata semua yang masuk ni memang dah vaksin, saya tak tahulah berapa orang yang menyelinap masuk sebenarnya. Alright, jadi dalam fasa endemik kita kena ingat jangkitan akan berlaku besar-besaran, akan berlaku selepas gathering secara besar-besaran ya. Dalam fasa endemik ini antara perkara yang penting adalah bila kita nak bercerita tentang booster. Topik tentang vaksin ni yang paling hangat sekarang, orang dah tak nak tahu dah dos pertama, dos kedua selamat ke tidak, DNA akan berubah ke tidak dengan mRNA vaksin dan sebagainya. Semua orang nak faham tentang booster. So saya nak cerita tentang booster Okay.
COVID-19 punya vaksin, kita bagi, contohnya saya ambil vaksin Pfizer lah ya. Vaksin Pfizer kita bagi 2 dos. Kejap ya. Oh, saya tak perasan yang video saya tak on daripada tadi. Saya tak boleh nak on kamera. Saya tak tahu kenapa. Okay, tak apa. So, COVID vaksin kita bagi 2 dos. Dos yang pertama adalah kita beri ketika badan langsung tiada antibody, ya, antibody kosong. So kita pun perkenalkan dos pertama. Contohnya lah seseorang tu ambil vaksin pada 1 November. Jadi selepas dia dapat vaksin tu kan memberikan komponen virus yang telah dilemahkan. Ya, kita bagi virus yang telah komponen virus yang tidak lemahkan, maka itu adalah benda asing kepada badan kita. Jadi bila ada benda asing masuk, badan kita terkejut dan dia akan kejutkan askar-askar dalam badan kita yang merupakan antibody, dan badan kita akan membina antibody yang banyak untuk menghapuskan benda asing tu tadi. Maka banyak antibody yang akan dicipta, iaitu askar-askar dilatih, senapang diasah dan askar berada dalam keadaan standby. Tetapi bila dia dah bersedia, dia dah asar, semua dia tunggu 2 minggu, dia tunggu 3 minggu, rupa-rupanya tak ada musuh yang baru yang masuk. Dia dah hapuskan semua dah hari tu dan dia standby, tak ada musuh baru. Maka apa berlaku, dia pun jadi mamai, askar tu pun jadi mamai, jadi lemah, dia pun tertidur sedikit. Bila kita nampak dia mula melandai, dia mula mamai, askar ni dah mula lemah sedikit, kita perkenalkan dos kedua. Dan dia terkejut, rupanya musuh masih ada, hari tu saya ingat dah habis. Maka antibody akan dicipta lebih cepat dan lebih banyak kali ni sebab dia dah rehearsal dah dengan dos pertama hari tu. Dia dah tahu dah macam mana nak bina, dan kebanyakannya dia photostat daripada antibody yang lama. So dia tinggal nak copy. Ya, dia tinggal nak copy. So lebih banyak antibody dan lebih tinggi antibody dicipta. Tetapi selepas tu pun memanglah mula-mula tu banyak spike protein, banyak antigen dan dia hapuskan. Bila dia dah hapuskan, slowly antibody tu akan landai, akan menurun, tetapi dalam jangka masa yang lebih panjang. Tak ada satu pun benda dalam dunia ni bila kita tak guna dia, kita tak pakai pun dia berada dalam keadaan aktif sahaja. Tidak, bila kita tak gunakan, biarlah skill bawa kereta ke, skill memasak ke, memori dalam badan kita ni, bila kita tak gunakan, dia memang akan turun sedikit sebanyak. Maka dia turun. Bila dia turun ke satu tahap yang kita kata saintis dan juga pakar kesihatan awam merasakan bahawa penurunan ini sudah merisaukan, mungkin menyebabkan perlindungan tak cukup, maka mereka sarankan booster shot di sini. Saya nak tunjukkan dengan lebih jelas ya. Jadi selepas pengambilan dos kedua tu, antibody memang akan landai macam selepas pengambilan dos pertama tadi. Tetapi landaian dia lebih slow dan lebih lama. Kalau tadi dalam 2,5-3 minggu dia dah menurun, maka kita berikan dos yang kedua. Selepas dos ketiga, selepas dos pertama dia melandai dalam 2,5 hingga minggu ketiga, maka kita berikan dos yang kedua. Selepas dos kedua, landaian itu berlaku dalam 6 hingga 8 bulan. Ya, dan apabila dia capai ke satu penurunan yang mana pakar kesihatan awam rasakan penurunan itu sudah sampai ke satu tahap yang menyebabkan perlindungan sudah tidak cukup, maka mereka menyarankan booster shot. Ya, dan biasanya penurunan ini adalah lebih kurang 50%. Dia dah drop dah. Cuma baki 50% antibody masih ada dalam badan. Bukannya dah habis. Ada yang kata rugi ambil 2 dos. Habis dah kena ambil third dose sekarang. Sebenarnya dia turun sehingga lebih kurang 50% daripada level yang paling tinggi hari tu. Sekarang dia jadi tinggal 50%. Maka booster shot disarankan untuk dia spike balik macam ni, dia jadi balik penaikan lonjakan antibody, ya. Maka kepada orang yang tak nak ambil, dia akan jadi lonjak macam ni bila kita bagi booster shot, ya. Kepada orang yang tak nak ambil booster dose ataupun tak pasti dan sebagainya, jika
booster dose tidak diambil, apa akan berlaku? Antibody masih ada, ya, masih ada 40-50% antibody, cuma dia ada penurunan. Bila jangkitan berlaku, sebenarnya tahap antibody akan naik tinggi. Sama juga bila kita bagi booster shot, tahap antibody akan melonjak naik tinggi, dia sudah tidak landai seperti ini. Ya, sama juga kepada orang yang tak ambil booster, contohnya dia dah turun, let's say lah dekat hujung ni, dekat sini jangkitan berlaku. Apabila jangkitan secara semula jadi berlaku, antibody baru akan dicipta oleh badan sendiri. Cuma lambat sikit lah, ya, kalau ikut teori penghasilan antibody memakan masa 5 hingga 7 hari. Itu yang kita risau. Sebab itulah kepada golongan berisiko tinggi kita sarankan dos penggalak. Sebab kita nak bypass 5 hingga 7 hari untuk bina antibody tu, kita bagi dia antibody cepat-cepat. Kita takut kalau jangkitan berlaku, pembiakan virus lebih laju daripada pembinaan antibody yang menyebabkan jangkitan overtake pembinaan antibody. Itu yang kita nak cuba capai dengan dos penggalak, ya. Sebab itulah petugas barisan hadapan, especially petugas barisan hadapan dalam bidang kesihatan, disarankan untuk ambil dos penggalak sebab dua benda. Sebab kami memang lebih terdedah kepada jangkitan lebih tinggi daripada orang awam. Setiap hari kita bekerja ada je seorang, dua, tiga orang yang COVID. Kadang-kadang bukan dia datang dengan demam batuk sesama pun, kadang-kadang datang sebab patah kaki, datang sebab serangan jantung, datang sebab benda lain, datang ke Jabatan Pesakit Luar nak ambil ubat, nak pergi fisio dan sebagainya. Dan kita tak sangka pun dia COVID, 2 hari kemudian je kita akan dapat information yang pesakit hari tu COVID. Sebab kami berjumpa dengan ramai orang setiap hari, maka risiko kami lebih tinggi, ya. Dan petugas barisan hadapan juga, kalau ada apa-apa varian baru, varian mutasi yang baru, kamilah yang paling terdedah kepada situasi-situasi sebegini. Sebab itulah dos penggalak, iaitu untuk melonjakkan antibody dalam badan, disarankan kepada petugas barisan hadapan. Orang yang lebih daripada 60 tahun, warga emas dan orang-orang yang ada penyakit kronik, ya, pesakit kanser yang menerima, pesakit-pesakit yang menerima organ dan sebagainya pun disarankan untuk ambil dos penggalak. Sebab kita takut bila antibody dia dah drop, okey, dia memang ada antibody, tapi bila jangkitan berlaku, kita takut badan dia tak boleh nak multiply lebih banyak antibody dengan cepat. Maka sebab itulah kita beri dia dos penggalak supaya dia dah standby dah dengan antibody. Itu analoginya. Tetapi menjawab persoalan booster ni akan tahan berapa lama, doktor? Saya masih tiada jawapan buat masa sekarang. Kalau kita tengok dos pertama, graf tadi tu melandai dalam 2 hingga 3 minggu, maka kita berikan dos kedua. Selepas dos kedua, antibody tu melandai dalam 6 hingga 8 bulan. Maka kita sarankan booster dos. Jadi dos pertama 3 minggu, dos kedua tahan 6 hingga 8 bulan. So 6 bulan tu sebab 24 minggu. Daripada 3 minggu, gandaan dia kepada 24 minggu, 8 kali. So you all boleh try to predict, try to ramalkan lepas booster dose berapa minggu agak-agaknya, 6 hingga 8 bulan. Lepas booster dose berapa lama selepas tu? Kalau lepas dos kedua 6 hingga 8 bulan, mungkin ke setahun setengah, mungkin ke 2 tahun, kita tak tahu. Tetapi dia lebih tinggi dan lebih lama. Berapa lama kita kena tunggu data, kita kena tunggu kajian, ya. Dan buat masa sekarang, pengambilan vaksin booster di Malaysia adalah secara sukarela dan juga diberi secara percuma. A bit of vaccine update, dalam fasa endemik ni kita tak boleh berhenti daripada keluar, ya, daripada pergi holiday, kita tak boleh berhentikan kanak-kanak kita daripada pergi ke sekolah dan sebagainya. Kita kena bersedia dalam fasa endemik. Walaupun ada kes-kes yang berlaku, kita kena teruskan aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi. Maka sebenarnya berita baiknya, vaksin untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun dah diperkenalkan di Amerika Syarikat, ya. Dia bukan seek clearance, dah clear dah sebenarnya, ya. Dan di Kanada pun dah clear juga. Dan kanak-kanak di US dah mula menerima suntikan mereka. Tapi dalam fasa endemik ni kita kena faham bahawa setiap satu lapisan yang pertahanan yang kita buat untuk COVID-19 ni, ya, setiap satu lapisan ada kelemahan dia sendiri. Contohnya vaksin, dia ada kadar kekesanan lebih kurang 80 hingga 90% untuk varian biasa. Untuk varian mutasi seperti Delta, 60 hingga 80% pertahanannya. Maka setiap lapisan pertahanan ada kelemahan. Sebab itulah kita kena lapis-lapiskan, kita kena ada pelbagai lapisan.
duduk di rumah, cuci tangan, elakkan tempat-tempat yang crowded, gunakan ventilation yang baik, isolate secara tepat, dengan cepat, amalkan SOP dan penggunaan vaksin. Jadi bila ada banyak lapisan, kebocoran-kebocoran ini dapat ditutup oleh different layers of kita punya Swiss cheese pandemic, respiratory pandemic defense ini. Sebab itulah dalam masa endemik ni kita kena ingat tak semestinya kita dah ambil vaksin kita selamat, ya. Dia ada kelemahan dia sendiri juga. Kita masih kena jaga SOP. Jadi anggaplah semua orang yang kita jumpa hari ini boleh tiba-tiba esok call dan bagi tahu kita saya COVID positif. Dan sebab itulah jaga SOP dengan semua orang selagi orang itu bukan duduk serumah dengan kita. Gunakan face shield sebagai pedang utama. Antara tips yang paling best yang saya boleh bagi kepada you all semua adalah jangan sentuh muka. COVID yang berada di tapak tangan tak boleh menyebabkan penyakit COVID kalau kita tak bawa dia pergi kat muka kita. Nasihat saya secara peribadi, kumurlah mulut dan rongga hidung setiap kali sebelum balik rumah, setiap kali selepas berjumpa dengan sesiapa supaya kalau ada virus yang baru masuk ke dalam rongga-rongga hidung kita dan sebagainya, kita boleh keluarkan dia secara manual. Gunakan strategi, yes, hand sanitizer penting, tapi basuh tangan pun sangat-sangat penting juga. Jangan lupa untuk basuh tangan dengan air dan sabun untuk mengurangkan risiko jangkitan, ya. Dan yang paling penting, kalau berada di ruang-ruang yang tertutup, jangan turunkan pelitup muka. Ini saya akan terangkan, ya. Okey, untuk faham kenapa saya kena gunakan SOP ini, sebenarnya kita kena faham macam mana virus COVID merebak. Yang pertama, dia merebak dengan sentuhan, ya. Bila kita pass handphone, kita ambil barang, kita pass barang dekat cashier dekat 7-Eleven bagi barang dekat kita, ya. Kadang-kadang dekat atas barang tu dah ada titisan-titisan daripada percakapan ataupun pernafasan orang itu. Maka bila kita ambil barang tu, walaupun kita tak pegang tangan dia, kita ambil barang tu, kita dah ambil dah titisan yang ada virus COVID, ya. Yang kedua, of course, sentuhan secara terus. Dan yang ketiga, sentuhan pada permukaan. Contohnya anda pergi ke Tesco, anda pergi ke Jaya nak beli barang, ya. So anda pergi kat cashier tu, sebenarnya anda tak berjumpa dengan Pak Cik Ali. Tadi Pak Cik Ali dah berdiri kat situ, dia bercakap-cakap, dia turunkan mask. Dan dia bercakap-cakap, titisan daripada mulut Pak Cik Ali tu dah ada dah dekat permukaan cashier tu. Kita pula pergi letak roti, letak barang dekat situ, tangan kita dah tersentuh titisan itu. Walaupun kita tak berjumpa dengan Pak Cik Ali, tetapi kita tersentuh permukaan dia. Ini sama juga, ya. Kadang-kadang ada orang dia pilih sardin, ya, dia pilih minyak masak dan sebagainya. Kadang-kadang pada permukaan barang tu dah ada titisan daripada orang sebelum. Jadi walaupun kita tak jumpa orang sebelum tu, jangkitan secara sporadik boleh berlaku bila kita pegang sentuhan yang dia tinggalkan. Tetapi jangkitan cara pertama, kedua dan ketiga ini tidak akan berlaku kalau kita tak bawa tangan kita ke mulut dan hidung. Bila kita bawa tangan kita ke mulut dan hidung, kita turunkan virus itu ke paru-paru kita. Kalau dia berada di tangan saja, kita dah sanitize tangan, kita dah cuci tangan, penyakit COVID tidak boleh berlaku walaupun COVID hinggap dekat tapak tangan kita. Jadi ingatlah, jika anda berada di luar rumah, jangan sentuh muka. Jangkitan cara keempat adalah melalui aerosol, ya. Aerosol ni adalah bila ada bilik yang tertutup sebegini, kalau kita tengok dengan laser, sebenarnya ada begitu banyak titisan-titisan. Ini adalah udara yang dah mengandungi virus-virus di dalamnya, ya. Dan dalam bilik yang tertutup, kajian cakap titisan yang kecil ini boleh terapung untuk jangka masa yang lebih panjang, hampir 15 minit sehingga 4 jam. Ada yang kajian yang mengatakan 16 jam. Jadi dalam bilik-bilik mesyuarat anda, bilik-bilik pejabat anda, ya, make sure ada ventilation yang bagus. Benarkan udara daripada luar masuk, sebab dia ni terapung kat sini, dia terperangkap dekat sini. Kadang-kadang orang-orang ni dia bukan lebih daripada 1 meter, bukan dekat pun. Dia berada dalam jarak yang begitu jauh. Tetapi jangkitan masih berlaku sebab dia berada di situ jangka masa yang lama. Orang ni dah duduk kat sini, dah sembang-sembang, dia dah keluar. Orang yang berikutnya masuk, dia sembang, dia hirup udara yang orang tu tinggalkan. Sebab itulah bagaimana jangkitan berlaku. Jadi dalam fasa endemik ni, kena ingat ni, kita kena allow ventilation. Dalam bilik yang tertutup, udara ini, titisan-titisan ini terperangkap pada jangka masa yang lebih lama.
ya, yang menyebabkan orang dekat dalam tu terpaksa hirup udara tu. Manakala dalam bilik yang kita buka tingkap, kita buka pintu dia, udara ni boleh keluar, maka udara baru masuk dan menyebabkan orang dalam ni dia dapat hirup udara yang lebih segar, ya. Dan kita tahu kebanyakan jangkitan dalam kes dalam situasi pandemik COVID-19 ni, most infection happens indoor. Ya, jadi kalau nak buat majlis, pilihlah outdoor, ya. Dalam fasa endemik ni ada 3 komponen yang sangat penting untuk kita menang dan kita rasa bersedia. Yang pertama, kesihatan mental. Kita kena lebih bersedia, okay? Kita kena lebih tenang, kita kena lebih matang. Kalau jadi close contact, kena tahu apa nak buat. Dia dah ada dalam national strategy tadi. Apa nak buat kalau kita positif, apa nak buat kalau kita close contact, apa nak buat sebagai organisasi yang besar, macam mana nak screening, macam mana nak pastikan outbreak tidak berlaku dan sebagainya. Kita kena jadi lebih tenang, lebih matang, ada protokol in place, ada orang-orang yang in charge di semua organisasi. Yang kedua, kesihatan fizikal. Pemantauan berterusan, ya, amalkan gaya hidup yang sihat, ya. Seperti yang saya kata tadi, kalau ada penyakit komorbid, risiko lebih tinggi, ya, berat badan berlebihan, risiko lebih tinggi, maka kena jaga kesihatan fizikal. Dan kesihatan kelompok adalah komponen yang paling penting dalam fasa endemik ni. Kalau semua orang tak jujur dengan gejala, tak jujur dengan kontak, lagi banyak outbreak yang akan berlaku. Semua orang kena jujur dengan gejala dan kontak, ya. Dan jangan kongsi dan info yang tak sahih, info yang tak betul, ya. Jangan forward dalam WhatsApp, dan jangan forward dekat Telegram, ya, sebab dia boleh menyebabkan kekecohan yang tidak perlu dan menyebabkan orang panik dan menyebabkan banyak masalah yang tidak diingini dalam fasa endemik ini. Jadi dalam fasa endemik ini, apa pemantauan berterusan yang kita nak buat? Satu, temperature. Yang kedua, oksigen. Kalau dah check kedua-dua ni, bolehlah check blood pressure juga, ya. Kenapa kita nak check secara berterusan, ya? Tak payah tunggu ada gejala dulu baru check, ya. Kadang-kadang kita tak tahu pun kita ada gejala. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita close contact. Jadi kalau setiap hari di rumah, setiap ahli keluarga, ya, kita dah periksa suhu dia, kita dah periksa oksigen dia, mudah untuk kita lebih cakna. Bila ada seorang tu dah demam, temperature 37.6, 37.8, kadang-kadang kita tak rasa badan kita demam bila demam sikit macam tu. Jadi checklah setiap hari untuk memastikan risiko dapat diminimumkan. Kalau ada je gejala, terus buat saringan. Tak payah tunggu lama. Kalau close contact saja, terus buat saringan. Kalau dalam fasa endemik kita jadi panik, tak tahu nak buat apa, ya. Dalam endemik ini kita kena lebih bersedia, lebih matang, terus buat saringan, dan terus report dekat MySejahtera dan bagi tahu close contact, boleh dapatkan nasihat di CAC berdekatan. Tetapi sedang-sedang kita bersembang tentang fasa endemik ini, sebenarnya YB Menteri Kesihatan dah cakap. Dia kata, we are nowhere near that right now. If any country feel they have declared victory, they are mistaken. Itu yang YBKJ kata. Sebenarnya kita masih jauh daripada fasa endemik. Sekarang ni pun kementerian masih tengah observe aktiviti sosial yang berlaku. Kalau kes naik dengan lebih banyak, hospital mula penuh, tak boleh nak cater, social restrictions mungkin akan diperkenalkan kembali, ya. Jadi dia sebenarnya bergantung kepada kita. Kita yang kena tingkatkan immunity, kita yang kena jaga SOP dan sebagainya dalam fasa endemik untuk memastikan kita boleh masuk fasa endemik dan kita boleh enjoy kebebasan yang kita dapat sekarang ini. Apa itu immunity? Macam nak tingkatkan immunity? Ini adalah organ-organ immunity dalam badan kita. Kelenjar-kelenjar yang berada di bawah kat dagu you all, kalau you all sentuh kadang-kadang boleh rasa biji-biji dekat bawah ketiak ni. Lymph node adalah sistem imun yang paling penting. Tonsil adalah organ imun, ya. Usus besar ada layer dia yang ada organ imun, ya. Tulang sumsum adalah bahagian imun yang sangat penting. Jadi macam mana nak tingkatkan immunity? Yang pertama, bersenam. Yang kedua, minda kena sihat. Kalau mind down, kalau mentally tak strong, memang immunity akan drop juga. Yang ketiga, bersenam kembali. Saya letak bersenam. Ya, bersenam adalah cara yang paling penting untuk kekal imun, sebab bila kita bersenam, bila kita berpeluh, bila semua organ kita berada dalam keadaan yang aktif, barulah sistem imun kita pun aktif. Kalau kita duk makan vitamin je tapi kita tak bersenam, kita duk makan suplemen saja tetapi kita tidak bersenam, immunity tidak akan tinggi. Makan makanan yang sihat dan bersenam juga.
ambil vaksin dan bersenam juga, dan juga rehat yang cukup. Ini sangat penting ya. Kalau dah ada gejala, dah demam, dah selsema, tapi kuatkan diri juga, bekerja juga dan sebagainya, kemungkinan besar imuniti akan drop. Kalau dalam untuk memastikan imuniti tinggi, kena rehat yang cukup. Ya, pastikan tidur berkualiti, pastikan rehat cukup, pastikan badan dan minda berada dalam keadaan yang sihat. Dengan itu baru imuniti boleh berfungsi dengan baik ya. So itu saja celoteh saya pada hari ini. Bagi saya, bersediakah kita rakyat Malaysia untuk fasa endemik? Saya rasa 50-50 lah. Tak adalah bersedia sangat, tak adalah tak bersedia langsung. Kita mungkin perlu masuk keluar dalam fasa endemik ini untuk tahu sama ada kita bersedia ataupun tidak. Saya masih tak tahu kenapa kamera saya tak boleh on. Okay. Sementara Doktor tengokkan tu, thank you Dr. Mala atas explanation apa perbezaan pandemik, apa itu sebenarnya endemik. So bab kata doktor tadi, kita sebenarnya, dan bab kata Menteri Kesihatan juga, masih jauh lagi Dr. Mala ke endemik. Betul. Ya, betul. Kita masih jauh lagi ke fasa endemik. Doktor, kami ada beberapa soalan di ruangan chat room ni. Saya ajukan kepada doktor. Sebentar doktor, untuk soalan ni saya pilih dulu. Okey doktor, ada satu soalan. Doktor, dulu virus Delta, sekarang ni Omicron. Adakah kuman tu banyak dan berlainan di dunia ni? Satu soalan ni dulu doktor. Okey. Macam ni memang ramai yang tanya macam mana boleh ada mutasi, kenapa ada mutasi, adakah mutasi ini sebenarnya dicipta oleh manusia dan sebagainya. Memang ni soalan yang sangat glamour lah dia macam ni ya. Saya masih tak tahu kenapa kamera saya masih Habib. Can you check why my camera cannot start? Video settings. So I go to video and I open USB camera, original ratio, whatever it is lah, you know. It's not coming. Also cannot. I tried. Back. I go to built-in camera. Cannot. I don't know why. Just now can, and after we put the charger then can. No, but the inbuilt pun tak boleh juga. Geramnya. Saya rasa masa doktor share screen tu lagi ada. Tapi ni screen dah off kan? Screen dah off, tapi kamera record. Kejap. Boleh. Aduh. Okey, sambil ni saya menjawab lah ya. Okey. Untuk mutasi ni dia macam ni dulu ada varian asal, lepas tu ada varian varian Delta, sekarang dah ada Omicron pula. Ramai yang takut, alamak kita akan kenal huruf Greek ni sampai habis ke dan sebagainya ya. Dia macam ni. Semua benda hidup dalam dunia ini ya, termasuklah manusia, termasuklah haiwan, termasuklah termasuklah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, memang boleh ada varian iaitu mutasi. Macam mana mutasi ni berlaku sebenarnya ya? Okey, bila kita membiak, kita daripada nenek dapat kat mak kita, daripada mak dapat dekat anak kita dan sebagainya, kita memang bukan sebiji sejibam. Memang kita bukan begitu sama. Memang akan ada sedikit perbezaan. Jadi pada manusia, kita rasa benda tu okey. Kalau kucing pun dapat anak tiba-tiba anak dia lain. Kalau pokok pun, kalau bunga ros tu begitu banyak varian-varian yang berbeza pada bunga tersebut ya. Durian boleh ada S20C, boleh ada musang king, boleh ada durian kampung dan sebagainya. Itu semua adalah varian yang berbeza pada satu-satu organisma benda hidup.
Jadi sama juga dengan virus. Setiap kali dia membiak, setiap kali dia dapat anak, cucu, cicit dan sebagainya, dia berubah bentuk sebenarnya. Dia ada sedikit sebanyak berbeza daripada anak dia, daripada mak dia kepada anak tu ada sedikit berbeza. Apabila proses pembiakan berlaku, muka dia lain sikit, hidung dia lain sikit, bibir dia lain sikit dan sebagainya. Sebab itulah orang kata itu yang menyebabkan varian berlaku. Dia sama tetapi dia tak serupa. Dia masih manusia, cuma dia Afrika. Dia masih manusia, dia American, kulit berbeza. Sama juga dengan virus ni, dia orang kata dia masih virus COVID, cuma hidung dia berbeza. Yang kali ni dia kata hidung dia 32 kali ganda lebih mancung, iaitu Omicron. Itu yang berlaku sebenarnya. Cuma bila manusia, kucing, haiwan, tumbuh-tumbuhan varian berbeza, kita tak adalah takut. Kita tak akanlah analisis setiap satu jujukan genetik dia. Tetapi virus ni sebab dia menjadi musuh kepada kita, kita analisislah setiap varian dia. Tetapi kebolehan untuk dapat varian baru iaitu kebolehan untuk bermutasi adalah satu kebolehan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua benda hidup, bukan sahaja kepada manusia. Virus pun dia adalah benda hidup yang dicipta oleh Tuhan juga. So memang mereka virus berkebolehan untuk untuk bermutasi dan mengalami varian. Baik. Jadi itu yang menyebabkan memang boleh ada varian. Saya tak boleh buka video juga, saya tak tahu kenapa. Betul. Masih tak nampak lagi doktor. Aduh. Okey, tak apa. Doktor, saya ke second question boleh doktor? Boleh. Okey, ini soalan saya rasa ramai juga yang tanya. Doktor, kenapa vaksin AZ tidak perlu booster? Apakah AZ sudah mencukupi dengan second dose? Yes, betul. Tu dalam soalan tu dah ada jawapan dah. Sebenarnya AZ dia punya dos kedua yang diberikan 8 hingga 12 minggu kemudian, dia diberikan 8 hingga 12 minggu, betul, 2 hingga 3 bulan kemudian, dia punya booster dose itu okey, saya buka kamera dekat phone. Ni je yang saya mampu buat. Tapi dia menggunakan nama yang lain lah. Okey. Saya mute dekat sini. Video ada doktor, tapi audio. Cap. Yes. Cap. Yes. Doktor pakai audio yang dipakai tadi. Cuma mock screen yang video doktor je. Spotlight kan. Spotlight kan video doktor tu je. Sebab biasa audio yang doktor pakai tadi tu lagi better lah. Betul. Doktor boleh adjustkan doktor? Audio kita pakai audio yang asal doktor, video kita spotlightkan. Okay, kita ada dalam 20 hingga 25 minit lagi. Saya rasa ada beberapa soalan lagi dalam ni. Saya rasa boleh untuk tambah lagi soalan daripada anggota-anggota CMC, boleh letakkan dalam chat room. So tadi saya dekat soalan untuk exact, sementara doktor tengah settlekan dia punya technical. Sekarang dua-dua pula dah ada video. Dua-dua dah ada video. Betul. Okay. Alright. So untuk exact tadi, dia punya kiraan tu sebenarnya dah mencukupi ya doktor? Yes, betul. Untuk exact, dos kedua dia, kalau you all tengok dos kedua dia 2 hingga 3 bulan. Dos kedua tu sebenarnya dah di-considered sebagai booster dose. Sebenarnya exact ketika
diluluskan tu sesama dia punya saintis dan sebagainya, mereka ada satu debat yang besar sama ada perlu diberi 1 dos ataupun 2 dos saja. AZ ni dibangunkan oleh Oxford University di UK. Therefore memang debat yang hebatlah di antara researchers dekat sana, maka sepatutnya dia jadi 1 dose vaksin. Tetapi selepas dia punya pembentangan saintifik dan sebagainya dan mereka menjangkakan pandemik ini akan panjang lebih lama dan sebagainya, maka mereka putuskan dia akan jadi 2 dos, cuma dos tu diberikan pada landaian graf tu dia nampak pada bulan kedua hingga bulan ketiga, sebab tu dia bagi ke situ. So the second dose which was 2 to 3 months apart was already a booster actually. But now dengan adanya varian-varian baru, kemungkinan besar booster untuk AZ akan diberi untuk memberikan lebih banyak perlindungan kepada varian mutated. Cuma full guidelines tu belum keluar lagi ataupun saya belum baca lagi, saya tak pasti. Baik. Terima kasih doktor. Untuk saya ambil soalan yang ketiga doktor. Boleh. Doktor, sebenarnya di Contact Management Center EPF ni kita punya kapasiti kalau penuh sebenarnya dalam 200 orang, tapi dengan SOP yang kami tetapkan kehadiran lebih kurang dalam 100 hingga 120 orang macam tu. So ada satu soalan ni doktor, apa yang patut dibuat untuk kami yang bekerja di dalam pejabat yang berhawa dingin, aircon, tingkap tak boleh buka doktor? Kenapa tingkap tak boleh buka? Aduh sedihnya. Alright, sebenarnya ruang dekat pantry tu je yang boleh buka doktor. Sebenarnya banyak companies yang ambil talk dengan saya, lepas tu mereka mula mengamalkan memang allow ventilation. So apa dia orang buat, everyday pagi sekali, petang sekali, mereka buka tingkap, buka pintu dan allow ventilation to happen. In fact we do that dekat hospital pun, kita buat benda yang sama juga. Dan apa ni another thing is kalau boleh off aircon, off lah. Tetapi ada orang kata kami tak boleh off doktor, ni centralized, Wisma dan sebagainya. Maka what they do is dia orang tak off aircon lah, tapi dia buka juga, dia allow ventilation to happen. Tapi kalau you kata tak boleh buka tingkap, I dah tak tahu dah nak buat apa. Buka pintu boleh ke? You have to allow ventilation to happen. Itu boleh. Kalau tak boleh juga, anda boleh cari, saya tak suka sebut benda ni. Sebab nanti orang tanya saya balik, you boleh cari air purifier ataupun HEPA filter, ataupun di hospital kami gunakan UV light. Jangan tanya saya brand apa pula, saya tak nak menjual pula kat sini. Tetapi you boleh cari alat-alat yang boleh menyah aktifkan virus dekat hospital. Setiap shift kami akan letak UV filter nama dia. So UV filter tu kita letak dalam satu ruang 15 minit, tak boleh ada staff semua kena pergi tempat lain. Kita tak boleh duduk kat situ waktu UV filter tu ada, kita dah bersihkan dan kita letak. So di tempat-tempat yang berisiko tinggi macam ICU, emergency department dan sebagainya, kita akan letak untuk, dan kalau ada macam patient COVID baru datang dan pergi dan dia perlukan rawatan, dia perlu diberi oksigen especially dan sebagainya, dan kita akan kita akan letak UV filter tu lah. So pejabat-pejabat yang dengan kapasiti tinggi, especially banyak customer masuk keluar, boleh cari filter-filter sebegitu. But then again, jangan tanya brand lah dekat saya ya. Baik. Terima kasih doktor. Okey, satu soalan. Okey, yang ini lebih kepada, saya rasa agak sensitif di mana vaksin versus anti-vaksin. Doktor, nak penjelasan antara yang penerima vaksin dan yang tidak mengambil vaksin, siapa yang lebih berisiko dijangkiti dan siapa yang takut siapa? Okey, boleh pergi ke website COVID Now dan tengok berapa peratus golongan yang telah divaksin dijangkiti dan berapa peratus golongan yang tidak divaksin dan yang telah divaksin yang dijangkiti. Di hospital sekarang pun kami memang dibanjiri dengan pesakit yang tidak menerima vaksin. Kebanyakannya atas pilihan sendiri. Ada yang rentas daripada negeri lain datang ke sini untuk dapatkan rawatan swasta dan tidak menerima vaksin sebelum ni. Kepada yang telah divaksin, kita tak kata 100% anda terselamat daripada jangkitan ya. Tetapi apa yang kita nampak adalah gejala lebih rendah, dia punya progression of disease tak adalah begitu cepat. Walaupun dia masuk ke kategori 3, kategori 4, but it's very slowly. Golongan yang tidak divaksin dia lagi cepat, terus demam tinggi, nafas laju dan sebagainya, very quick. Dan banyak penyesalan you all boleh tengok dekat Facebook page saya. Hari tu saya ada buat satu talk dengan pakar di hospital
saya Dr. Amir Ramli. Beliau sendiri ada kata seorang pesakit ni tidak menerima vaksin di awal umur 40-an, anak kecil-kecil lagi ya. Dan bila dia sangat nazak pukul 4 pagi kita terpaksa berikan dia bantuan pernafasan dia. Kita dah terangkan sepenuhnya tentang option bantuan pernafasan, kita pun terang pada isteri dia, mereka setuju. Dan sebelum kita nak berikan dia, kita nak komakan dia dan berikan dia bantuan pernafasan, perkara yang dia cakap adalah, doktor dah lepas sihat nanti saya nak ambil vaksin lah. Doktor tolong bagi tahu dekat isteri saya, kami sangat sedih sebenarnya. Saya daripada nak intubate patient, mata dah berair-air dah. Terpaksa pergi cari tisu dulu, lap mata dulu sebab kita nak intubate kan. Dr. Amir pun dah tak tahu nak buat apa. Ya, tetapi diorang baca prayers dalam Islam punya prayers dan sebagainya, tenangkan dia minta dia kuat dan sebagainya. Tapi thank God lah, beberapa hari yang lepas kita dapat bangunkan dia kembali. So far he's doing good dia memang tak sabar-sabar dah. Boleh tengok contohnya macam abang kepada arwah Siti Sarah pun berkata perkara yang sama juga. Jadi nak kata siapa yang lebih takut kepada siapa, saya rasa buat masa sekarang di antara pengambil vaksin dan pengambil orang yang tidak mengambil vaksin, apa yang berlaku adalah yang kata tak boleh masuk premis, tak boleh pergi surau dan sebagainya, dia bukan lebih kepada takut, dia lebih kepada okay, you tak ambil vaksin, you tak payah terima kelebihan-kelebihan dia lebih kepada macam itulah ya. Dan saya rasa dia lebih kepada sebab peratusan dari segi jangkitan possibility. Ada kajian real world yang dijalankan. Bila kita ambil 100,000 orang yang telah divaksin, 100,000 orang yang telah divaksin, 3 orang masih boleh jadi COVID positif. Kita tak kata tak boleh 3 orang masih boleh jadi COVID positif. Bila kita ambil 100,000 orang yang tidak divaksin, 91 orang jadi COVID positif. Jadi 3 dengan 91 banyak bezanya guys. Dan cuba bayangkan, 3 tu menjadi lagi 3, 91 tu menjadi 191. Yang ni baru 6, yang ni dah jadi 180. Yang ni baru sikit, yang ni dah jadi kluster. Jadi itu perbezaan dia. Jadi kalau anda ada perniagaan, shopping mall, ada 100,000 orang. Beza vaccinated dengan unvaccinated, itu yang kita nak cuba capai sebenarnya, bukan diskriminasi semata-mata. Okay, jelas. Thank you doktor. So this one, okay, saya nampak soalan ni sesuai untuk yang kita dah buka untuk sekolah doktor. Doktor, apa pendapat doktor pemberian vaksin COVID untuk anak berumur 11 tahun ke bawah? Alright, pemberian vaksin kepada kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Sebenarnya vaksin ini telah diluluskan di Amerika Syarikat oleh FDA dan juga telah diluluskan di negara Kanada. I'm not sure what other countries yang dah luluskan. Dos dia 1/3 daripada dos dewasa, iaitu 10 mikrogram. Dos budak-budak, dos orang tua hari tu 30 mikrogram. Dos kanak-kanak adalah 10 mikrogram. 2 dos, 21 hari duration, 4 juga. Kadar keselamatan dia lebih tinggi daripada golongan dewasa dengan side effect lebih rendah, tapi immune response kanak-kanak lebih tinggi. Kadar keberkesanan dia lebih tinggi. Sebab kita tahu kanak-kanak ni dia tak ada penyakit kronik, dia lebih sihat, dia lebih aktif. Dia tak payah bebel kat kanak-kanak suruh bersenam. Dia memang bersenam setiap hari dan sebagainya. Maka pengambilan vaksin pemberian vaksin di kalangan kanak-kanak sebenarnya memberikan kesan yang jauh lebih baik. Dan sebab saya ada 2 orang anak kecil, 4 tahun tapi dah nak masuk 5 tahun dah, dan juga 7 tahun. Maka saya sebenarnya tak sabar-sabar. It's gonna come, and saya rasa bila kita melindungi semua orang, kanak-kanak adalah golongan yang paling perlu dilindungi. Saya tahu ramai yang kata, alah tak serius pun, tak banyak pun kes kanak-kanak tak tinggi pun kadar kematian di kalangan kanak-kanak. Tolong jangan guna perkataan macam tu. Di kalangan kanak-kanak, 1 kematian pun sangat besar sebenarnya, because children shouldn't die. Dan kita takut komplikasi jangka panjang pada kanak-kanak ni. Kita tak tahu virus ni akan buat apa pada masa hadapan untuk kanak-kanak ni bila dia sekarang dia masuk tak ada gejala pun. Kita takut in the future ada apa-apa problem kepada kanak-kanak. Jadi penting untuk kita lindungi mereka. Kita tengok dulu apa jiran-jiran kita buat, apa Amerika buat, apa Singapura buat. Kita boleh belajar daripada sana sebelum vaksin ni datang kepada anak-anak kita. Thank you doktor. Saya ambil soalan berkaitan dengan booster tadi doktor. Doktor Malam, pada pandangan Doktor Malam, adakah booster perlu diambil setiap tahun? Yang tak vaksin, apakah nasibkan? Saya rasa yang ni doktor jawab semua yang tadi. Doktor Malam, adakah pada pandangan doktor, adakah booster perlu diambil setiap tahun? Okey.
macam saya dah cakap tadi selepas dos pertama antibody landai, antibody menurun pada minggu ketiga, maka kita bagi dos kedua. Selepas dos kedua antibody tu menurun pada lebih kurang 6 hingga 8 bulan, maka kita bagi dos ketiga. Sekarang ni cuba you all ramalkan dari segi matematiknya. Cuba you all sendiri ramalkan yang lepas dos pertama 3 minggu, lepas dos kedua dia jadi 6 bulan which is 24 minggu. Jadi dia kali 8 lah. Jadi daripada sana agak-agaknya dos berikutnya berapa lama kamu rasa? Contohnya lah. 1.5 dah. 1.5. Yes, mungkin 1.5 tahun, mungkin 3 tahun. Kalau kita kata dia lebih lama, kalau kita gandakan 6 bulan kali dengan 24 juga, maybe longer. We really don't know. Apa yang kita tahu adalah it will stay larger and longer. How much longer bergantung kepada kajian. Sukarelawan di Amerika Syarikat diorang akan ambil titer antibody dia, bukan antibody level dia akan ambil seminggu selepas vaksin apa level dia, 2 minggu apa level dia, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, every week diorang akan buat blood test dan dia akan compare kan, dia akan bagi kita satu graf. Daripada sana kita boleh percaya dan dia akan juga tengok kadar jangkitan di kalangan mereka, T cell, B cell, lymphocytes, bla 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 bla, ada banyak. Sistem imun kita ni kompleks sebenarnya. Dia akan tengok banyak faktor untuk berikan kita satu graf. Daripada sana kita boleh belajar. Kalau ikut pengalaman lama, saya rasa mungkin 1.5-2 tahun kalau tak ada varian baru. Kalau ada varian baru, the thing will change. The whole game will change. Walaupun antibody menurun tetapi pandemik ini menurun, pandemik menjadi senyap, kadar jangkitan turun, mungkin kita tidak perlukan booster. Tetapi kalau antibody turun, pandemik menjadi lebih teruk, kes menjadi lebih banyak, mungkin kita perlukan booster. So banyak faktor untuk jawab soalan ni. Kalau kita tengok vaksin pneumococcal, 2 dos pertama, selepas booster perlindungan adalah 10 tahun. Kalau kita tengok vaksin measles, 2 dos, 3 dos. Dari 2 dos pertama sebulan, lepas 2 bulan kita bagi dos kedua dan kita bagi dos ketiga pada umur 6 bulan. Daripada baby 6 bulan pada umur 18 bulan kita bagi booster iaitu 1 tahun. Selepas kita bagi booster pada umur 1 tahun ni perlindungan 7 tahun sampai dia darjah 1. So booster memberi perlindungan 7 tahun untuk vaksin measles. Untuk vaksin COVID kita tak tahu buat masa sekarang. Kita perlukan data, doktor pun masih cuba memahami virus ini, antibody level, pandemik ini dan sebagainya, so we need more time. So we have no answer at this point of time, tapi kita boleh ramalkan. Baik. Terima kasih doktor. Ada satu soalan lagi. Saya tengah pilih soalan. Okey. Dr. Mala, YBKJ dalam satu statement 84% kategori 4 dan 5 di Hospital Sungai Buloh mengambil vaksin Sinovac. Mengapa vaksin Sinovac begitu rendah imunitinya dan apa pendapat doktor berkenaan booster vaksin yang bercampur seperti Sinovac plus Pfizer? Okay, kenapa vaksin Sinovac punya effectivity very low? Sebenarnya saya pun ada email kepada KKM bertanya soalan ini kenapa it's very low. I really have no idea. Saya tak pasti kenapa sebenarnya. I don't know whether issues dia dengan the vaccines itself ataupun dengan pemberian vaksin ataupun dengan penerimaan vaksin. I really have no idea. Banyak vaksin Sinovac diberi di pusat-pusat pemberian vaksin swasta. Jadi adakah cold chain kita panggil adakah cold chain dijaga, adakah protokol-protokol pemberian vaksin dijaga dengan rapi dan sebagainya, kita tak pasti. But what I can say is the yang kata paling tinggi di kalangan penerima Sinovac tu sebenarnya it's like this. Di kalangan penerima vaksin Sinovac yang paling tinggi. That's the sentence. Tetapi masih golongan yang tidak menerima vaksin that is higher dan langsung tidak menerima vaksin. Kena faham ayat yang YBKJ tu tanya jawab sebab pemberita wartawan tu tanya antara semua penerima vaksin which one paling tinggi kadar hospitalization dan kadar kemasukan ke ICU. Maka YBKJ kata Sinovac, tetapi kalau dibandingkan secara keseluruhannya not vaccinated is still the highest one. But why Sinovac it has the most questionable effectivity compared to other two vaccines, that we are not too sure.
Ramai yang kata sebab pengambil AstraZeneca adalah secara voluntary. So AstraZeneca ni memang pengambilnya adalah orang yang lebih muda, orang yang lebih sihat dan sebagainya. I have no idea. Kalau saya dapat jawapan daripada KKM, saya akan publish di semua platform media sosial saya. But for now we have no answer. Vaksin Sinovac ni apabila mula-mula diluluskan, memang ada a little bit of issues dengan dia punya effectivity rate. But then they did a few other clinical trials dan dibuktikan effectivity rate dia higher. But the other thing is also kita takut sebenarnya there's variants. Adakah variants yang menyebabkan di satu kawasan, we are not sure. Tapi KKM back to back cakap there's no variants. So we really have no idea. This question pun we keep asking KKM why they yet have to give us an answer. Kalau ada jawapan, then I will try to capture and saya akan publishkan. Menjawab tentang vaksin mixing. Sebelum ni ambil Sinovac, lepas tu ambil Pfizer, sebelum ni ambil Pfizer, lepas tu ambil some other vaccines untuk booster. Sebenarnya vaksin mixing ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Kalau kita tengok vaksin untuk baby contohnya. Kita bagi vaksin untuk anak kita 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan dan sebagainya. Kita tak pernah pun tanya dekat doktor ataupun nurse, adakah vaksin 6 serangkai ni daripada AstraZeneca? Adakah vaksin 6 serangkai ni daripada Pfizer? Tak pernah pun ada siapa-siapa tanya. In fact, people tak pernah pun tanya tentang brand-brand vaksin, jenis-jenis vaksin sebelum COVID-19 ini. Sekarang orang lebih cakda lah. Ya, tetapi dia sebenarnya kalau macam susu contohnya, tak kisahlah susu Fernleaf ke, Everyday ke, Dutch Lady ke, tak kisahlah. Asasnya dia adalah susu. Sama juga ya, dia asasnya apa yang vaksin itu cuba beri adalah antibody terhadap COVID. Ya, maka dia punya vaksin mixing itu tidak menjadi satu isu sebab dia punya komponen asas tu sama. Cuma ada kelebihan dari segi keberkesanan sebab kajian menunjukkan bila vaksin dicampur, vaksin heterologous priming kita panggil, dia beri jenis vaksin yang kerana cara penghasilan spike protein itu berbeza dan antibody itu sedikit berbeza, maka kajian mengatakan bahawa bila kita berikan booster daripada jenis yang berbeza, kadar perlindungan terhadap varian mutasi, varian-varian seperti delta dan sebagainya lebih tinggi. Sebab itulah manfaatnya lebih tinggi ya. Itu yang kajian tunjukkanlah. Berkenaan dengan vaksin mixing. So tak ada masalah sebenarnya, tak perlu risau. Cuba throwback sebelum-sebelum ni bila kita ambil vaksin typhoid ke, vaksin nak pergi haji ke, vaksin-vaksin lain ke, sebenarnya kita tak pernah tanya pun brand apa. Kita ambil je dan kita okey. So sama jugalah dengan COVID ni. Baik. Saya kira saya ambil last soalan doktor, boleh? Satu lagi last soalan doktor. This one saya ambil. Okay, this one. Because you are heading to completekan booster punya site. Doktor ada satu soalan. Selepas booster saya mengalami demam dan batuk, adakah itu memang kesan booster dan bagaimana nak kuatkan imunisasi badan for booster punya site? Okay, sebenarnya itu adalah kesan sampingan selepas mana-mana dos vaksin. Memang boleh jadi demam, datuk dan sebagainya. Ada orang lepas dos pertama, ada orang lepas dos kedua. Saya lepas dos pertama tak ada apa-apa side effect. Lepas dos kedua demam, sakit kepala. Saya makan durian juga lepas dos kedua tu, tak tahulah demam durian ke demam vaksin. Tapi tak boleh nak ambil cuti waktu tu, tak boleh nak ambil MC sebab schedule dah tight dah. So lepas dos ketiga sebenarnya saya bersedia, saya nak ambil MC kalau saya demam. Tapi malangnya saya tak demam langsung. So sedih lah sebenarnya sebab lepas booster tak demam, tak ada apa-apa. Saya cuma ada kelenjar yang bengkak sedikit 2-3 hari, lepas tu dah okey dah. Jadi demam tu sebenarnya adalah satu reaksi badan untuk membina antibody. Bila badan kita tengah berperang, ada benda asing masuk dan badan sedang membina antibody, maka memang demam boleh berlaku. Demam tu adalah satu perkara yang baik. Walhal pada dalam jangkitan biasa pun bila kita dapat demam, sebenarnya demam tu adalah immune response. Demam tu adalah sesuatu yang Tuhan cipta untuk badan kita alert kepada kuman dan bina antibody dan sebagainya. Orang yang imun dia rendah, orang HIV, orang yang ada TB yang berpanjangan contohnya, dia tidak boleh demam. Immunocompromised people cannot develop fever. Kita panggil fever is an immune response. Sebab so demam tu sebenarnya benda yang baik.
So don't worry lah. Tetapi kalau demam batuk berpanjangan tu takut mungkin bukan booster, benda lain pula, boleh check dengan doktor. Baik, jelas. Saya kira itu sahaja soalan-soalan yang saya ambil daripada chat room. Okay, saya buka kepada doktor untuk last word for CMC KWSP itself dalam 2-3 minit. Okey, sebenarnya tadi ada tanyakan apakah nasib orang yang tak vaksin. Saya nak jawab sikit lah ya. Sebenarnya saya tak setujulah dengan diskriminasi ya. Ada cikgu yang diletakkan dalam storeroom dan sebagainya. Saya sebenarnya tak setuju, tak perlu pun buat macam tu. Kalau orang yang tak vaksin, very simple, dia tak nak buat vaksin tak apa, suruh dia buat swab test setiap 2 minggu sekali, cukup. Dan check gejala dia, macam kita juga. Kita dah vaksin pun kita check gejala. Orang yang tak divaksin tak apa, dia dah tak ambil vaksin, dia kena buat swab test atas kos dia sendiri. 2 minggu sekali, tunjukkan result negatif kepada majikan, pastikan center yang dia buat itu telus dan jujur. Swab test dibuat dan result terus diberi kepada majikan, bukan kepada empunya badan, dan cek gejala cukup saja, tak perlu kita diskriminasi. Sebab dalam fasa endemik ni kita nak elakkan daripada COVID, kita nak elakkan daripada lockdown yang boleh menyebabkan masalah kemurungan dan sebagainya. Kita dah tak nak orang mengalami masalah pendapatan, hilang punca pendapatan sehingga bunuh diri. Kita tak nak masalah-masalah begitu. Daripada kita lari daripada COVID, kita dapat penyakit lain pula. Kesian dekat mak ayah yang beraya seorang di rumah. Banyak benda yang kita nak cuba elakkan dengan pengekangan jangkitan COVID ini. Sebenarnya itulah sebab kenapa saya mula datang ke media sosial. Sebenarnya saya hanya nak membebel, nak berceloteh agar semua orang faham apa yang kita nak cuba capai. It's not just COVID. Sebenarnya banyak benda lain yang kita nak cuba capai. Ya. Kita nak jadi positif, ya. Kita nak keluar daripada kekangan ni, kita nak happy balik, dan untuk itu kita perlu support antara satu sama lain. Jadi kalau kalian boleh, tolonglah sampaikan kepada organisasi ataupun majikan-majikan yang berkenaan, janganlah buat benda-benda macam tu ya. Kesian saya tengok, especially pendidik dan sebagainya. Very sad sebenarnya. I tried to reach out kepada pentadbir tetapi tak dapat. Dalam fasa endemik ini, pesanan saya kepada semua, dengar apa yang disampaikan oleh pihak kementerian, dengar daripada pakar-pakar kesihatan, dan juga sebarkan benda-benda yang baik sahaja. Spread a lot of good words, a lot of love and positivity. Kalau tak setuju antara satu sama lain pun, kalau betul-betul nak bertekak, angkat telefon, cakap terus. Tak payah type gaduh-gaduh di media sosial yang menyebabkan bergaduh-gaduh, caci maki antara satu sama lain dan sebagainya ya. And most importantly adalah dalam fasa endemik ini, yes, kita nak happy, kita nak melancong, kita nak kembali a little bit kepada norma, kita nak settlekan perkahwinan yang tertangguh dan sebagainya, tetapi jangan lupa untuk berpegang kepada SOP yang ketat supaya kita tak kembali kepada outbreak yang teruk. Dan nasihat saya kepada semua, jangan terlampau lalai kerana dah ambil vaksin sehingga lupa tentang gejala. Dah ambil vaksin pun kena berpegang kepada gejala. Ingat, vaksin memberi perlindungan lebih kurang 80 hingga 90%. Baki itu kita overlap dengan SOPs dan sebagainya supaya kita tidak mahu kita ataupun anak-anak dijangkiti. Bukan sahaja kerana kita takut dengan jangkitan COVID, kita juga takut dengan komplikasi jangka panjang jangkitan COVID ini. Dan dalam fasa endemik ini, niatkanlah supaya kita tak nak menjadi masalah kepada orang lain. Janganlah kerana saya rezeki orang lain terpaksa ditutup. Janganlah kerana saya premis perniagaan orang lain terpaksa ditutup. Itu yang paling penting. Hopefully 2022 menjadi tahun yang lebih best untuk kita semua. Amin. Thank you Dr. Malang. Thank you. Overall untuk session 1 jam 30 minit ni, saya kira satu session yang sangat bermakna untuk semua, sebagai refresher, sebagai peringatan, sebagai panduan, as a knowledge also, dan kita boleh share kepada yang lain juga. Saya promotekan juga doktor punya Facebook dan juga IG, jangan lupa follow Charlotte Dr. Malang, YouTube pun ada, saluran YouTube. Doktor, kita nak request untuk gambar dengan doktor, boleh tak? Boleh tak saya request untuk semua peserta-peserta yang mana boleh onkan video, untuk onkan video. Mota, kita ada berapa page Mota kalau semua sekali? 2 page. 2 page. Tapi kapasiti 50 picture 1 page. 50 picture 1 page. Saya rasa 2 page. Dan boleh Ada baby video. Abang Syaril, Abang Syaril, sedih. There's one baby here taking picture. Yes. Sorry ada celoteh tambahan sikit dekat tepi ni.
And say hi. So tengoklah Maida on video. On-kan video tak, just bagi signal when you are ready. Okay, tunggu kejap. Saya tak on video, saya tak pasal kamera. Mau tak on juga tak? Kita susah dengan Dr. Mala ni. Dia punya jadual ni penuh dah ni. Kejap. Okay, saya on kamera. Okay. Semua okay. Ready, freestyle. Tak ya. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, sebentar ya. Saya save kejap. Oh, Chef Adil ada. Chef Adil. Oh, okay. Satu lagi page tak? Okay, sebentar. Abang Helmi, on video. Okay, page kedua Page kedua ni tak ada kamera, tak ada gambar sangat. Dia orang tak ni on. Okay. Ada. Tak ada. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap je. Sekejap saya nak page 1, saya nak ambil yang gambar sahaja. Siapa yang di video, sebentar ya, sekejap Cantik. Cepat, sementara Mota masih ada lagi. Kita masih ada lagi ni. Okay. Ada satu page ni semua yang ada gambar ya. Okay, boleh freestyle. Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you. Okay, sekali lagi special thank to Dr. Mala for dengan kita untuk masa pagi ini. Thank you Dr. Mala. So sehingga semua berjumpa lagi untuk program anjuran Kelab CMC. Thank you semua. Stay safe. Terima kasih Dr. Thank you. Thank you Dr. Mala. Thank you. Thank you Dr. Mala. Thank you Dr. Mala. Thank you Dr. Mala. Bye. Thank you Dr. Mala. Thank you Dr. Mala. Stay safe. Thank you. Thank you. Thank you Dr. Mala. Take care. Thank you Dr. Mala. Thank you. Mala. Thank you. Thank you Dr. Mala. Okay, Thank you. Bye. Dr. Mala, please do come back for sharing.